Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM sentiasa di hati kita semua. Pertama sekali saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada saudara dan saudari mahasiswa-mahasiswi baharu yang berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda, khususnya pengajian anda ke UiTM, Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Sabah, kampus Kota Kinabalu. Tahniah sekali lagi atas kejayaan anda melanjutkan pengajian ke satu lagi peringkat selepas daripada peringkat sekolah menengah, dan anda berada di satu peringkat lagi, iaitu di universiti. Walaupun keadaan sekarang agak berbeza, cabaran agak besar dengan keadaan pandemik COVID-19 sekarang ni, so kehidupan di universiti pun berubah. Norma baharu kita praktikkan, SOP dalam SOP yang sudah ditentukan oleh kerajaan untuk memastikan kehidupan harian kita boleh berlangsung dengan baik, perlu diteruskan. Begitu juga dengan saudara-saudari yang berada di kampus, terutama sekali. Perlu mematuhi SOP-SOP yang telah diberikan dan sentiasa menjaga kebersihan, dan sentiasa observe dengan apa juga maklumat ataupun informasi yang akan disampaikan dari masa ke masa. So hari ini adalah sesi bersama dengan saya. Saya adalah Lieutenant Colonel Muhammad Khairul Hafizam bin Yusuf, pegawai kokurikulum kanan UiTM Cawangan Sabah, dan selaku ketua unit kokurikulum di bawah bahagian ahli awal pelajar. So taklimat ini adalah berkaitan dengan kursus pengajian anda, terutama sekali dalam bidang kokurikulum. Sangat penting, dan saya mengharapkan setiap orang daripada anda ambil perhatian, take note dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan ianya berkait rapat dengan pengajian akademik anda. Walaupun ianya disebut sebagai kokurikulum, tapi ia berkait rapat dengan plan pengajian akademik anda sepanjang anda belajar di UiTM. So kokurikulum UiTM di universiti tidak sama seperti kokurikulum di peringkat sebelum ini ataupun di peringkat sekolah. Kerana kursus kokurikulum adalah sebahagian daripada keperluan di dalam pengajian anda. Mana kata anda perlu mendaftar kokurikulum dan anda perlu lulus kokurikulum. Barulah anda boleh bergraduat sebagai graduan UiTM, diploma ataupun ijazah sarjana muda. Baik. Sedikit berkaitan dengan sejarah kokurikulum. Asalnya kokurikulum ni adalah di bawah unit kesatria. Di bawah unit kesatria yang wujud pada ketika berlakunya demonstrasi ITM pada tahun 1975 yang lalu. So unit kesatria ini diwujudkan bagi membentuk jati diri para pelajar pada ketika itu, yang mana para pelajar ITM pada ketika itu terlibat dalam 2 demonstrasi. Dan lebih kurang 200 orang pelajar telah disingkirkan daripada ITM pada ketika itu. Dan memang seawal pengujudan unit kesatria adalah di bawah bahagian al-ehwal pelajar. Baik. So visi dan misi unit kokurikulum adalah untuk menjadikan sebuah unit yang unggul dalam memberikan perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar ke arah pembentukan jati diri pelajar. Sekali lagi saya sebut berkaitan dengan jati diri pelajar. Dan misi unit kokurikulum adalah untuk mengurus dan menyediakan perkhidmatan kokurikulum yang cekap dan berkesan. Itu adalah visi dan misi kokurikulum. So fungsi unit kokurikulum adalah untuk melaksanakan program latihan kokurikulum ke arah pembentukan pribadi pelajar secara pembangunan yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah bagi mewujudkan graduan yang bersifat holistik dan mendapati ciri-ciri model graduan UiTM. So holistik ni maksudnya secara menyeluruh, bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah dari segi kokurikulum, ekstra kokurikulum, nilai tambah yang anda perolehi daripada kokurikulum.
So unit co-curriculum juga berfungsi untuk menyelaras dan menyelia kursus-kursus co-curriculum yang ditawarkan. Okay, dan unit memberi perkhidmatan dan kemudahan yang berkaitan bagi membina jati diri pelajar. So rasanya kali ketiga saya ulang berkaitan dengan jati diri pelajar dan menyediakan latihan berdasarkan silibus. So mana kata kursus yang dijalankan di bawah co-curriculum adalah berpandukan kepada silibus. Okey, berpandukan kepada silibus. Baik. Unit co-curriculum, unit co-curriculum bertempat di pusat kegiatan pelajar. Pusat kegiatan pelajar ataupun ada yang menyebut sebagai pusat kegiatan bistari. Tapi biasa para pelajar di UiTM Sabah ni sebut dia sebagai pusat kegiatan pelajar, PKP. Baik. So di unit co-curriculum ada 3 orang sahaja staf. Saya selaku pegawai ataupun ketua unit co-curriculum dan ada 2 orang lagi staf saya iaitu Lieutenant Kesatria Ambros Bibis dan seorang lagi adalah pembantu co-curriculum Lieutenant Kesatria Princess Sayang Shirley Zuraini binti Lawrence. So ini adalah 2 staf di bawah unit co-curriculum yang akan membantu menyelia dan memastikan pelaksanaan co-curriculum itu berjalan mengikut silibus yang sudah ditetapkan. Baik. Di dalam unit co-curriculum juga, kita ada melantik jurulatih co-curriculum yang terdiri daripada kalangan bekas ataupun anggota ataupun pegawai dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dan jurulatih di co-curriculum juga terdiri daripada kalangan bekas ataupun anggota ataupun pegawai yang berada dalam Polis Diraja Malaysia PDRM. Kita ada juga daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, daripada Jabatan Penjara Malaysia pun ada, dan selain daripada itu kaki tangan ataupun pegawai dalam Kementerian Kesihatan Malaysia juga menjadi jurulatih di bawah unit co-curriculum dan dibantu oleh tenaga-tenaga pengajar sebagai pembantu jurulatih iaitu daripada kalangan Komander Kesatria. Baik. Itu serba sedikit berkaitan dengan pengenalan apa itu unit co-curriculum dan apa itu co-curriculum. Ini adalah bahagian yang paling penting dan para pelajar perlu mengetahui panduan kursus co-curriculum UiTM, yang mana co-curriculum UiTM adalah kursus universiti berkredit. Dan ianya diperkenalkan sejak tahun 1976 yang mana bertujuan untuk menawarkan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah bagi melahirkan graduan yang bersifat holistik dan cemerlang dengan kebolehpasaran yang tinggi. So maksud kebolehpasaran ni mana kata bila saudara-saudari sekalian habis belajar di UiTM, graduate sebagai pelajar sebagai graduan UiTM, anda mempunyai peluang yang cerah dalam bidang kerjaya, dalam bidang pekerjaan. Sama ada anda memilih untuk bekerja bersama dengan company ataupun mana-mana syarikat, ataupun memilih untuk bekerja sendiri. Mana kata anda lengkap secara menyeluruh, secara holistiknya sebagai seorang model graduan yang cukup lengkap yang akan berjaya di luar nanti, insya-Allah. Baik. Di bawah perenggan 1.41, jadual 2, jadual 3 dan jadual 4 peraturan akademik UiTM, program diploma dan ijazah sarjana muda menjelaskan bahawa kursus co-curriculum merupakan kurikulum pengajian yang dikategorikan sebagai kursus universiti yang ditetapkan oleh universiti bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah sarjana muda. So mana kata anda perlu mendaftar co-curriculum, hadir co-curriculum, lulus co-curriculum, barulah anda layak dianugerahkan diploma ataupun ijazah sarjana muda ISM. So tidak boleh ambil mudah. Mana kata co-curriculum universiti bukan seperti co-curriculum mungkin di peringkat sekolah dahulu yang anda hanya daftar menjadi ahli jawatan kuasa tapi tidak melibatkan diri secara langsung. Tetapi di universiti anda perlu melibatkan diri secara langsung di dalam aktiviti co-curriculum. Baik. So definisi co-curriculum,
Co-curriculum universiti dijalankan untuk memupuk kemahiran insaniah. Untuk memupuk kemahiran insaniah para pelajar bagi memenuhi salah satu syarat penganugerahan diploma atau ijazah sarjana muda. So kali kedua saya sebut berkaitan dengan penganugerahan. So mana kata penting, co-curriculum sangat penting untuk anda dianugerahkan diploma ataupun ijazah sarjana muda. Apa itu kemahiran insaniah? So semasa anda menjalani aktiviti co-curriculum, menghadiri aktiviti co-curriculum, menjalani ujian co-curriculum, ada beberapa kemahiran insaniah yang akan dibentuk dalam diri anda. Salah satunya adalah untuk membentuk komunikasi, memperbaiki skill komunikasi anda. Yang kedua, dalam kemahiran insaniah adalah bagi membentuk pemikiran kritis dan kemahiran dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, membentuk semangat ataupun kerja berpasukan. Pembelajaran berurusan dan pengurusan maklumat, keusahawanan, moral dan etika profesional, serta yang terakhir adalah kepimpinan. So itu adalah antara elemen-elemen yang ada di dalam kemahiran insaniah. Baik, dasar pelaksanaan co-curriculum, semua pelajar UiTM sepenuh masa bagi pengajian diploma ataupun ijazah sarjana muda dikehendaki mendaftar dan wajib lulus kursus co-curriculum dalam tempoh pengajian. So mana kata anda diploma ataupun ijazah sarjana muda, tempoh pengajian anda 2 hingga 3 tahun. So dalam tempoh ini anda perlu daftar dan wajib lulus co-curriculum sebagai prasyarat anda untuk dianugerahkan diploma dan juga ijazah sarjana muda. So kali ketiga saya sebut berkaitan dengan penganugerahan. So baik, dalam dasar pelaksanaan co-curriculum juga, pengecualian kredit boleh diberikan. Pengecualian kredit boleh diberikan jika pelajar memenuhi kriteria dan syarat pengecualian kredit seperti yang telah ditetapkan oleh universiti. So nanti saya akan terangkan apa itu pengecualian kredit. So khusus bagi para pelajar, mahasiswa-mahasiswi sekarang, yang berada di intake, saya kira intake September ni, dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19, pelaksanaan co-curriculum tu agak berbeza daripada sebelum ni. Yang pastinya anda akan melaksanakan co-curriculum secara ODL. Secara ODL iaitu online distance learning. Macam mana nak buat co-curriculum tanpa bersemuka. So agak mencabar bagi anda sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai pelajar, dan mencabar juga bagi kami sebagai tenaga pengajar, tenaga pengurusan untuk memastikan silibus itu dapat disampaikan dengan baik dan sesi pembelajaran ataupun sesi co-curriculum tu, sesi latihan co-curriculum tu boleh dijalankan dengan baik. Macam mana sekalipun, bagi semester ini terdapat beberapa penawaran kursus co-curriculum yang akan ditawarkan di UiTM Cawangan Sabah khususnya. Secara penuh bahawa co-curriculum yang ada di UiTM khususnya terdapat lebih daripada 200 kursus. So mana kata kita di UiTM Cawangan Sabah, apa kita punya ability, kemampuan untuk kita tawarkan bagi para pelajar di semester pertama anda, semester 1, adalah kursus yang pertama, ambil perhatian, adalah kod kursus HBU 111 Kesatria Negara 1. Itu yang ditawarkan. Dan penawaran yang kedua adalah kursus HBU 112. Saya ulang, HBU 112 Pertahanan Awam. HBU 115 Kesatria Kembara. HBU 117 Bulan Sabit Merah Malaysia. PDM 111 Sukarelawan Polis Korsoksis. HKR 118 Asas Pembangunan Insan. So itu adalah 6 kursus yang ditawarkan di UiTM Cawangan Sabah. Suka juga untuk saya ambil perhatian, satu lagi kursus baru yang ditawarkan adalah kursus HKR 119. HKR 119 di bawah program Plus Tahfiz.
So saya ingin membuka peluang dan ruang kepada semua mahasiswa-mahasiswi yang berasal ataupun berlatar belakangkan sekolah ataupun pernah menghadiri ataupun melalui sekolah tahfiz. Means dia adalah bekas daripada sekolah tahfiz. Okay? Anda dimestikan untuk mendaftar kursus co-curriculum di bawah program Plus Tahfiz. Okay, ini adalah program baru yang diwujudkan bagi memastikan anda pelajar-pelajar tahfiz ini mampu untuk mengasah lagi, meningkatkan lagi dan memantapkan lagi kemahiran ataupun kebolehan anda dalam tahfiz. Okay, so kursus ini adalah sebahagian daripada kesinambungan program anda di sekolah tahfiz dahulu. Okay? Dan di UiTM khususnya, satu-satunya universiti yang menjalankan program ini adalah untuk mengasah lagi ataupun memantapkan lagi dan meningkatkan lagi kemahiran anda dalam tahfiz. Okay? Anda boleh belajar seperti pelajar-pelajar yang lain, anda menghadiri subjek yang lain seperti biasa, seperti para pelajar yang lain. Cuma dalam aktiviti co-curriculum, anda lebih menjurus kepada skill anda dalam ataupun kemahiran anda dalam bidang tahfiz itu tadilah. Okay. So mana-mana pelajar tahfiz boleh tampil ke hadapan berhubung dengan unit co-curriculum, menyatakan anda bahawa anda adalah para pelajar daripada sekolah tahfiz dahulu dan berminat untuk meneruskan ke program co-curriculum, program tahfiz ini di peringkat UiTM yang peringkat lebih tinggi lagi. Okey. Baik. So itu adalah penawaran kursus co-curriculum. Okey, saya ulang semula. Yang pertama adalah HBU 111 Kesatria Negara 1, yang kedua HBU 112 Pertahanan Awam, HBU 115 Kesatria Kembara, HBU 117 Bulan Sabit Merah Malaysia, PDM 111 Sukarelawan Polis, HKR 118 Asas Pembangunan Insan dan HKR 119 untuk program Plus Tahfiz. So pelan pengajian kursus co-curriculum yang ditawarkan ini, ada syaratnya. Mana kata bagi pelajar yang memilih Kesatria Negara pada semester pertama, anda bebas untuk memilih mana-mana kursus pada semester 2 dan 3. Okay? Itu yang memilih Kesatria Negara HBU 111. Bagi pelajar ini juga, anda juga boleh meneruskan co-curriculum yang sama di peringkat lanjutan ke semester 2 dan juga semester 3. Atau anda juga boleh meneruskan kursus yang sama iaitu Kesatria Negara sehingga tamat pengajian sebagai seorang komander kesatria. Okey. Baik. So bagi pelajar yang memilih kursus co-curriculum badan beruniform yang lain yang saya sebutkan tadi iaitu Pertahanan Awam, Bulan Sabit Merah, Kesatria Kembara, okey, anda perlu meneruskan kursus yang sama dalam bidang yang sama di semester 2 dan 3. Tidak boleh tukar. Tidak sama seperti pelajar yang mengambil kursus Kesatria Negara tadi. Kesatria Negara boleh tukar, kursus badan uniform yang lain tidak boleh tukar sehinggalah ke semester 3. So bagi pelajar yang memilih badan beruniform Sukarelawan Polis Korsuksis, anda perlu meneruskan pengajian ataupun co-curriculum hingga tamat pengajian di semester 5 supaya anda boleh dianugerahkan sebagai inspektor kehormat. Maksudnya di penghujung pengajian anda akan ditauliahkan, means anda akan hadir pembarisan pentaulihan dan ditauliahkan inspektor kehormat. So bagi pelajar yang berasal daripada kadit polis sebelum ni, minat dalam bidang ni, minat dalam kepolisan ni, boleh meneruskan ke peringkat Korsuksis Sukarelawan Polis di universiti dan layak untuk ditauliahkan. So mana kata at the end of semester anda, at the end of pengajian anda
anda dapat 2 anugerah. Selain daripada anugerah diploma ataupun ijazah, anda dapat anugerah inspektor kehormat. Okey, boleh jelas. Dan bagi kursus-kursus yang lain, okey, penawaran yang diberikan di semester 2 dan 3, okey, penawaran di semester kedua dan 3 merangkumi pelbagai bidang, pelbagai teras. Salah satunya adalah teras kepimpinan. Okay. Di bawah teras kepimpinan, di bawah teras kebudayaan, anda boleh menyertai kursus drama, teater, gamelan, minat tari menari, juga ada kursus co-curriculumnya, dan juga muzik moden. Okay, muzik moden, muzik komersial. Itu adalah pilihan bagi semester 2 akan datang. Hanya bagi pelajar yang daftar kursus Kesatria Negara 1 di semester 1. So, anda boleh pilih kursus yang lain pada semester 2 dan juga semester 3. Baik, antara teras lain yang ditawarkan di UiTM Cawangan Sabah, di bawah teras pengucapan awam, kita ada pengucapan awam bahasa Melayu, kita ada debat, kita ada public speaking. Okey. Di bawah teras khidmat komuniti, kita ada bantuan kecederaan sukan, kita ada pengurusan institusi masjid, kita ada program khidmat masyarakat. Okey. Baik. Selain itu, di bawah teras sukan, okey, fasiliti sukan yang tersedia di kampus Kota Kinabalu ni, kita tawarkan kursus co-curriculumnya. Di antaranya adalah bola tampar, kita ada bola jaring, bola sepak, okay, kita ada badminton, kita ada rugby, taekwondo, memanah, futsal, golf pun ada. Okay. Siapa yang berminat dengan sukan golf, boleh memilih golf pada semester akan datang. Silat olahraga dan bagi kursus pengacaraan sukan. Okay. Baik. Itu adalah pelan bagi kursus co-curriculum anda di universiti. Okay. Semester 1 memilih kursus badan beruniform. Okay. 5 badan beruniform yang saya tawarkan tadi. Kesatria Negara, anda boleh memilih mana-mana kursus di semester kedua dan 3. Selain daripada Kesatria Negara, anda perlu kekal kursus berkenaan sehingga semester 3 atau sehingga tamat pengajian. Bagi kursus HKR yang saya sebutkan tadi, itu adalah kursus penawaran khas, okay, selepas proses saringan anda semasa MDS ni nanti. Okay, semasa MDS akan ada saringan untuk pelajar yang layak mengambil kursus tahfiz dan pelajar yang layak mengambil kursus asas pembangunan insan. Okay, itu adalah melalui tapisan. So, yang lain-lain basically anda akan mengambil kursus badan beruniform di semester 1. Berkaitan dengan latihan co-curriculum, jam kredit dan juga jam temu. Okay, ada 1 jam kredit bagi tiap-tiap 1 semester selama 3 semester. So, mana kata ada 3 jam kredit. 1 jam kredit di semester 1, 1 jam kredit di semester kedua dan 1 jam kredit lagi di semester yang ketiga. So, setiap kali latihan ataupun kuliah co-curriculum akan berlangsung selama 2 jam pertemuan setiap minggu untuk tempoh 14 minggu bersamaan dengan 28 jam selama 1 semester. Okey. Dan yang pastinya bagi semester ini ianya akan berlangsung secara ODL. Okey, secara ODL, secara atas talian. Seperti yang dijadualkan, okay, anda akan melalui kursus kurikulum melalui medium Google Meeting, okay, ataupun melalui medium Telegram ataupun grup WhatsApp, okay, bersama dengan jurulatih anda. So, tak boleh tidak hadir. Okay. Mungkin tidak sama macam keadaan yang normal, biasa anda perlu hadir, turun ke padang, turun ke lapangan untuk latihan co-curriculum, tapi untuk semester ni anda akan menghadirinya secara ODL, secara atas talian. Pengecualian kuliah ataupun pengecualian anda untuk hadir co-curriculum pada setiap minggu hanyalah bagi mereka yang mempunyai masalah rekod kesihatan. Okey. Tapi oleh kerana semester ni semua sekali ODL dan basically tidak terlalu fizikal sangat, so should be no problem. Tiada masalah untuk anda menghadiri co-curriculum walaupun anda mempunyai masalah rekod kesihatan. Okey. Lain-lain, sebab yang lain adalah MC, okey, medical certificate
ataupun sijil cuti sakit anda. Okey, mana kata kalau anda sakit pada hari kurikulum tu, pada hari yang dijadualkan untuk latihan kurikulum, anda boleh mohon pengecualian latihan pada hari itu. Okey, pada hari berkenaan. Lain-lain, mungkin keperluan anda untuk hadir ataupun menghadiri ataupun mungkin jadi penganjur bagi program-program di bawah fakulti ataupun akademik anda. Okey, so sekiranya pada hari kurikulum ada aktiviti berkenaan, anda boleh memohon pengecualian kuliah ataupun pengecualian latihan, okey, terus kepada jurulatih anda. Okey. Dan juga sebab-sebab lain yang diambil kira sebagai berpatutan untuk anda tidak dapat hadir, okey, maksudnya ada masalah pribadi dan sebagainya, terus berhubung dengan jurulatih anda bahawa hari ini pada hari berkenaan anda tidak menghadiri latihan kurikulum. Okey. So kita pergi ke slot seterusnya adalah berkaitan dengan pengecualian kredit. Okey. Baik, pengecualian kredit bermaksud anda tidak perlu hadir, anda tidak perlu daftar pun kurikulum pada satu-satu semester. Okey. Ada syaratnya dan ada kriterianya. Okey. Baik, untuk anda di pelajar semester 1, pelajar baru, tiada pengecualian kredit. Okey, tiada sudah pengecualian kredit. Sebelum ni ada pengecualian kredit. Contoh, pengecualian kredit diberikan bagi pelajar yang pernah mengikuti PLKN. Itu dulu. Tapi sekarang sudah tiada pengecualian kredit bagi pelajar yang pernah menjalani latihan khidmat negara PLKN. Okey. Tetapi pelajar boleh mendapatkan pengecualian kredit 3 semester terus. Okey, kita offer 3 semester terus. Semester 1, semester 2, semester 3. Tak perlu hadir, tak perlu daftar kurikulum sekiranya anda adalah daripada kalangan kerajaan, kaki tangan kerajaan, grade A dan grade B serta pegawai pendidik termasuklah guru. Okey. So sekiranya anda adalah kaki tangan kerajaan, grade A, grade B, termasuklah guru, anda yang telah berkhidmat 3 tahun ke atas, anda boleh mendapatkan pengecualian 3 semester. Tak perlu ambil kurikulum. Okey. Begitu juga dengan pegawai ataupun anggota polis ataupun tentera Malaysia yang telah berkhidmat 3 tahun ke atas pun dapat pengecualian 3 semester. Okey. Dan kategori yang seterusnya, pelajar yang berkategori matang. Okey, berkategori matang, mana kata anda berumur 35 tahun ke atas. So berumur 35 tahun ke atas, hantar anda punya salinan kad pengenalan, salinan surat beranak, okey, ke pejabat unit kurikulum, mohon pengecualian kredit. Dapat pengecualian 3 semester. Tak perlu hadir, tak perlu daftar kurikulum. So saya harap itu jelas berkaitan dengan pengecualian kredit. Baik. Berkaitan dengan waktu kurikulum, okey, berkaitan dengan waktu kurikulum, basically bagi pelajar semester 1 anda, pelajar di semester 1, kurikulum akan berlangsung pada setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat bermula pada jam 4 sehingga jam 6 petang. So, pastikan anda kekal berada di hadapan kamera telefon anda. Anda kekal berada di hadapan Google Meet anda. Okey, kekal bersama dengan jurulatih anda bagi sesi kurikulum selama 2 jam. Okey, selama 2 jam. Mungkin less than daripada 2 jam lah. Okey, sebab dia akan berlangsung secara online. So, kena pastikan setiap hari Jumaat data line telefon anda mencukupi untuk menghadiri sesi latihan kurikulum selama 2 jam. Okey, pada hari Jumaat semester 1 pada hari Jumaat 4 sehingga jam 6 petang. Okey. Baik. Sedikit maklumat lagi. Apa-apa berkaitan dengan kurikulum, masalah anda berkaitan dengan pendaftaran kurikulum, anda boleh merujuk terus ke pejabat unit kurikulum yang saya sebutkan tadi, berada di pusat kegiatan pelajar. Di pusat kegiatan pelajar itu ada 3 pejabat. Di sana ada unit sukan, di situ juga ada unit kebudayaan. Okey. So pastikan anda masuk ke unit kurikulum bagi urusan-urusan kurikulum. Dan sebelum masuk ke unit kurikulum, sila patuhi SOP yang sudah ditetapkan.
Okey. Memakai face mask penutup muka separuh. Okey. Menggunakan sanitizer dan saringan daftar masuk ke dalam pejabat co-curriculum. So itu perlu. Dan kalau boleh kehadiran anda ke pejabat, sekiranya anda hadir bersama dengan rakan-rakan, pastikan penjarakan sosial anda ataupun tidak terlalu ramai. Tidak terlalu ramai dalam satu-satu masa. Saya ingat itu sahaja. Saya ingat itu sahaja berkaitan dengan co-curriculum. Apa-apa permasalahan berkaitan dengan kurikulum boleh berhubung lanjut terus bersama dengan saya, ataupun ada 2 lagi staf saya yang saya sebutkan tadi. Boleh berhubung juga di atas talian 088 32 5276. Itu adalah nombor bagi pejabat unit co-curriculum. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya, selamat menjalani sesi pembelajaran sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi. Stay safe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.